Okey, semua dah sedia. Cikgu harap semua murid-murid dah bersedia untuk pelajaran hari ini. Jadi kita akan teruskan. Sepintas selalu apa yang kita akan belajar untuk hari ini adalah rujuk pada gambar rajah ni. Okey, nanti cikgu harap di akhir pembelajaran murid-murid faham apa yang bermaksud kuning, apa maksud yang berwarna biru. Okey, ada garisan yang kita kata penuh, ada garisan yang putus. Betul, jadi kena tahu bezakanlah semua ni. Okey, kita akan teruskan. Melurik rantau ketaksamaan. Ini, so ada 2 langkah yang murid-murid kena ikutlah. Okey, so perkara pertama sekali, langkah pertama, murid-murid kena kenal pasti simbol. Okey, ataupun garisan lah, jenis garisan dulu. Okey, garisan ni ada 2. Satu garisan kita panggil sebagai garisan padu. Okey, atau garisan penuh. Garisan ini bermaksud rantau ketaksamaan dia adalah termasuk titik koordinat di atas garisan tersebut. Contoh dia macam kalau ada koordinat X dia 2, Y dia 4 contoh. Okay. So maknanya koordinat tersebut tu dia berada pada garisan ni. Jadi koordinat tu termasuklah. Macam tu. Okay. So seterusnya kita panggil sebagai garis sempang atau garis putus. Okey. Garisan ni bermaksud rantau ketaksamaan dia adalah tidak termasuk titik koordinat di atas garisan tersebut. Okey, contoh kalau tadi kita ambil 2 dengan 4 kan. Okey. 2, 4 koordinat 2, 4. So untuk kalau jenis garis putus-putus ni maknanya koordinat tersebut kita tak ambil kira lah. Mungkin koordinat selepas dia kita ambil kira. Mungkin koordinat sebelum dia kita ambil kira. Tapi dia sendiri 24 tu sudah tidak dikira. Sebab dia berada atas garisan yang putus. Okay? So putus kita tak ambil kira lah koordinat tersebut. Okay, untuk langkah kedua, murid-murid kena pasti simbol-simbol ni. Okay. Untuk yang pertama, simbol pertama, dia lebih besar atau sama dengan rantau ketaksamaan dia mesti berada sama ada di sebelah atas atau mungkin ada dalam sesetengah gambar rajah dia akan berada pada sebelah kanan. Okay, sebab dia lebih besar kan. Okay. So untuk yang lebih kecil dia terbalik lah. Okay. Rantau dia mesti sebelah bawah atau sebelah kiri. Untuk yang lebih besar sahaja dia macam lebih besar dan sama dengan. Okay. Rantau dia mesti berada pada sebelah atas atau kanan. Okey, untuk lebih kecil rantau dia mesti berada sama ada di bawah atau di sebelah kiri. Okey, nanti kita akan tengok. Okey, so tadi murid-murid dah kena pasti setiap simbol dan juga maksud dia. Okey, so ini adalah dalam bentuk gambar rajah. Okey, kalau di kalau kita akan lihat dari segi gambar rajah, ni macam ni. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama ni adalah contoh untuk yang melibatkan simbol lebih besar dan sama dengan atau lebih kecil dan sama dengan. Okey. So kalau lebih besar dan sama dengan tadi dah tengok pada nota dia kata mesti berada pada kawasan atas warna kuning lah. Okey. So kalau lebih kecil dan sama dengan dia akan berada pada garisan bawah garis lurus yang berwarna biru. Okey. Dan kalau murid-murid perhatikan garisan ini adalah garis, tadi ada 2 jenis garis kan, satu garis penuh, satu garis putus-putus. Okey. Garisan ni dia guna garis penuh. Kenapa? Okey. Pandai. Okey. Sebab garisan ni dia melibatkan ketaksamaan yang lebih besar dan sama dengan. Bila dia kata sama dengan je, okey, dia akan guna garis yang penuh.
Itu beza dia. Okey, kita akan tengok seterusnya. Untuk Y lebih besar sahaja ataupun untuk yang lebih kecil sahaja, dia tak ada sama dengan. Okey. Kita tengok garis dia adalah garis putus. Itu beza dua garisan sebenarnya. Kalau lebih besar dan sama dengan atau lebih kecil sama dengan, dia mesti ada garis penuh. Kalau lebih besar saja atau lebih kecil sahaja, garis dia adalah garis putus. Okey. So yang untuk kawasan lebih besar samalah, dia mesti berada pada garis kawasan atas garis lurus. Untuk kawasan bawah, dia mesti berada pada kawasan bawah. Untuk yang lebih kecil, dia mesti berada pada kawasan bawah garis lurus. Okey, so untuk nombor 3, nombor 3 ni dia lebih kurang sama macam nombor 1. Okey. Cuma beza dia tadi yang nombor 1 garis, kita kata garis persamaan linear lah sebenarnya kan. Okey, garisan tu kalau nak yang mudah dia, yang first tadi, garisan tu dia sengit ke kanan. Jadi kawasan bawah, kawasan atas dia tu kena pastilah. Jadi untuk nombor 3 ni, garisan kita kata kecerunan dia tu, persamaan garis dulu tu, garisan dia ayat mudah dia sengit ke kiri. Jadi kalau sengit ke kiri, rantau atas dia mesti berada pada warna kuning lah. Untuk yang lebih besar dan sama dengan. Kalau lebih kecil dan sama dengan, dia akan berada pada yang berwarna biru. Okey, yang mudah saja. Dan ingat tadi kenapa garis untuk nombor 3 ni dia adalah garis penuh? Okey. Pandai. Okey, dia adalah sebab dia melibatkan sama dengan tu. Okay, lebih besar sama dengan, lebih kecil dan sama dengan. So bila ada sama dengan macam ni, dia mesti garis penuh. Okay, simple saja. So nombor 3 dengan nombor 4 lebih kurang sama, cuma yang ini dia tak ada sama dengan kan. Jadi garis dia adalah garis putus. Okey, seterusnya. Okey, untuk jenis yang kelima ni, okey, dia hanya melibatkan nilai Y sahaja. Garisan itu berada pada garis nilai Y. Okey. So contoh Y sama dengan D. D tu mungkin boleh jadi 2 ke 3 ke, tak kisahlah. Apa-apa saja nilai pada Y tu. Okey. Jadi dia garisan kalau jenis yang macam ni. Okey. So kalau lebih besar dan sama dengan, garis atas dia yang warna kuning tu lah ke atas. Okey, ini kita masih boleh panggil lah ke atas. Yang warna biru tu kita panggil sebagai garis ke bawah. Okey, ini yang ke bawah tu untuk Y yang lebih kecil dan sama dengan D. Apa-apalah nilai D kan. Okey, seterusnya untuk yang Y lebih besar daripada D, dia mesti berada di sebelah atas. Y lebih kecil daripada D, berada di sebelah bawah, garis berwarna biru. Okey, kawasan berwarna biru. Dan ingat kalau tak ada sama dengan, dia hanya garis putus sahaja. Dia Y lebih besar D kan, tak ada Y, bukan Y lebih besar dan sama dengan D kan. So kalau Y lebih besar daripada D sahaja, dia mesti garis putus. Okey, seterusnya ini kalau melibatkan, ini cikgu kata ada garis, ada apa orang kata kawasan rantau tu dia duduk sebelah atas bawah kan. Ini kalau dia melibatkan nilai X saja, yang ni dia akan jadi sebelah kiri atau sebelah kanan. Okey, kalau satu nilai X, tengok pada garisan merah tu dia tulis X sama dengan K. K tu mungkin boleh jadi apa saja nilai X lah. Okey, mungkin X sama dengan 2 ke contoh kan. Okey, so maknanya garisan kita berada sepanjang nilai 2 tu. Dekat X 2 tu, dia garislah sepanjang kat situ. Okey, so kalau dia kata X lebih besar dan sama dengan 2, dia akan duduk sebelah kanan lah. Okey, kalau X lebih kecil dan sama dengan 2 contoh kan, dia akan duduk di sebelah kiri. Okey, dan bila dia sama dengan, ingat dia mesti garis penuh. Okey, untuk nombor 8, sama dengan lebih kurang nombor 7, cuma beza garisan lah. Tadi garis penuh, yang ini garis putus. Sebab dia hanya melibatkan ketaksamaan lebih besar dan ataupun lebih kecil sahaja. Dia tak ada lebih besar sama dengan tu, tak ada. Jadi dia akan guna garis putus. Okey. Okey, sebelum kita teruskan dengan contoh, untuk pembelajaran hari ini, dia ada 2 jenis soalan. Okey.
Ada soalan tu dia akan bagi ketaksamaan sekali dengan gambar rajah garis lurus. Dia maknanya dia dah lukis siap-siap garisan tu putus ke garis penuh, dia dah lukiskan. Gambar rajah semua dah ada. Jadi murid hanya perlu lorekkan sahaja. So kalau jenis soalan macam ni mudah sikit lah. Okay. So nanti yang kedua, jenis soalan yang seterusnya murid akan lihat. Dia akan bagi ketaksamaan sahaja. Tak ada gambar rajah, dia tak lukiskan garisan tu penuh ke putus ke, dia tak lukis. Murid kena buat sendiri. Kalau jenis soalan yang macam ni, kalau jenis soalan yang macam ni, murid kena ada jalan kerja dia lebih sikit lah. Sebab ada beberapa step yang murid kena buat sebelum kita boleh lorekkan rantau ketaksamaan tersebut. Okey, seterusnya contoh 1, ni cikgu cakap ni. Jadi kalau dapat soalan macam ni, dia bagi ketaksamaan, dia dah bagi siap-siap gambar rajah, ini mudah. Kita just perlu lorek sahaja. So contoh pertama, contoh 1, lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan linear berikut. Y lebih besar daripada X tambah 1. So maknanya garisan tu dia dah buatkan lah, tak ada masalah. So lebih besar, kita tengok pada jawapan. Kalau untuk lebih besar, kalau kita rujuk pada salah satu daripada 8 tadi gambar rajah kan. Kalau untuk lebih besar, dia akan berada pada sebelah atas. Jadi kita just lorek je lah sebelah atas tu, warna kuning. Dah siap. Itu saja jawapan dia. Mudah. Next. Kalau untuk contoh 2, pun sama, ni pun masih kategori soalan mudah sebab dia dah bagi ketaksamaan, dia bagi sekali gambar rajah. Murid hanya perlu lorek sahaja. So tengok pada jawapan, kalau Y lebih kecil dan sama dengan, lebih kurang dan sama dengan X tolak 2. Kalau kita rujuk pada antara 8 gambar rajah tu, 8 nota kita tadi, lebih kecil dan sama dengan, dia berada pada rantau yang berwarna biru. So just lorek sajalah. Simple. Selesai 2 soalan. Next. Contoh 3 ni bagus. So jenis soalan yang cikgu cakap tadi, dia hanya bagi ketaksamaan saja, tak ada gambar rajah. Soalan dia sama je lah, lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan linear berikut. Soalan dia Y lebih besar dan sama dengan 4 tolak 2X. So ni antara step ni lah nanti. Cikgu akan terangkan satu-satu. Dah sedia? Y lebih besar dan sama dengan 4 tolak 2X. Buat siap-siap satah macam ni. Kemudian langkah pertama, kalau tengok di situ, cikgu tulis pilih nilai X dan Y suka hati. Maksud kat sini, pilih nilai X dan Y tu, suka hati tu maksudnya boleh pilih apa sahaja nombor. Boleh pilih apa sahaja nombor. Janji nombor tu nombor bulat. Nombor bulat kecil-kecil je lah. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 1 ke kan. Nak ambil negatif pun tak ada masalah, boleh. Tapi nombor bulat. Jangan pilih perpuluhan, jangan pilih pecahan. Boleh, memang boleh dapat jawapan. Tapi nanti susah sikit lah bila kita nak ganti nilai, kita nak cari nilai X tu, dia akan lagi leceh sikit. So mudah, buat cara mudah, kita pilih nilai X, nombor bulat yang kecil-kecil je. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, contoh macam tu. So kita akan pilih nilai. Contoh di sini, cikgu pilih nilai X dia. Contoh cikgu pilih nilai X, sifar dan juga 2. So macam mana kita dah pilih nilai kan? So macam mana kita nak dapatkan nilai Y pula? X kita dah pilih dah. So dia ada beberapa kaedah mudah. Salah satu dia kita guna kalkulator lah. Semua dah standby dengan kalkulator.
Okey, ni cikgu bagi contoh untuk kalkulator saintifik 570 Kalau 350 pun actually boleh guna juga sebenarnya. Okey. So untuk kalkulator saintifik 570, soalan dia y lebih besar dan sama dengan 4 tolak 2x. Sekarang kita akan masukkan nilai x. Kita nak tahu y tu apa. Okey. So tekan dekat kalkulator 4 tolak 2. Kemudian tekan alfa. Dia dekat kalkulator gambar rajah tu, itu yang ada kotak warna merah tu cikgu dah buat. Okey, kemudian tekan simbol tutup kurungan. Nampak tak? Simbol tutup kurungan tu. Okey. So tekan alfa, tekan simbol tutup kurungan. So nanti paparan akan keluar x. Dia akan jadi, dia dah lengkap lah. Ketaksamaan tu 4 tolak 2x. Okey. Kemudian tekan CALC dekat sebelah atas tu. Okey, CALC. Dia dekat-dekat dengan alfa tadi. Okey. Tekan CALC, paparan akan keluar, dia tanya x, lepas tu simbol tanda soal. Maknanya dia nak tanya awak nak letak nilai x apa? Awak nak ganti nilai x dalam samaan tu nilai apa? Okey. So contoh yang tadi cikgu kata, kita pilih nombor yang simple je kan. Okey. Letak sifar. Okey, so tekan sifar. Tekan sama dengan, terus dapat jawapan 4. Okey. Kemudian nak dapatkan satu lagi nilai, tekan sama juga, terus tekan CALC selepas dapat jawapan 4 tadi kan. Okey. Terus tekan CALC. Okey. Paparan akan keluar, dia tanya lagi sekali x, lepas tu simbol tanda soal. Okey. Dia tanyalah nilai x awak apa. Okey, so awak masukkan 2, tekan 2, kemudian awak terus tekan sama dengan, awak akan dapat jawapan dia sifar. Okey, so kita dah lengkap lah kita punya jadual. Okey, patah balik pada soalan asal. So tadi dah lengkap kan. Okey, dah dapat jadual. So langkah pertama dah siap lah. Okey, so pilih nilai x dan y tu kita dah ada jadual dia. Okey, ini jadual dia. Okey, so langkah pertama selesai. Okey, langkah kedua, plotkan koordinat x dan y. Okey, x tadi adalah sifar 4. So tengok koordinat x sifar, y 4. Okey, so di situlah. Okey. Next, koordinat 2 sifar. Okey, 2 sifar. Di situlah koordinat dia. Okey, tandakan. Okey, plotkan. Okey, selesai nombor 2. Okey, next terus pada soalan nombor 3. Okey. Garis penuh ke nak lukis garis putus-putus? Rujuk balik pada gambar rajah lorik tadi tu. Okey, kalau kita rujuk pada nota, untuk yang lebih besar dan sama dengan atau lebih kecil, lebih besar lah maknanya kan. Lebih besar dan sama dengan, garisan dia adalah garis penuh. Jadi, kita lukis garis penuh lah. Okey, selesai nombor 3. Okey, nombor 4. Lorik rantau. Dah ada jawapan apa. Kalau lebih besar, rantau dia mesti berada pada sebelah atas. Okey. So, loriklah rantau yang atas yang berwarna kuning. Okey, selesai untuk soalan nombor 3. Okey, next untuk soalan nombor 4. Okey, untuk soalan nombor 4, ni pun sebenarnya actually mudah je sebenarnya. Okey, walaupun dia tak bagi, cikgu terangkan kenapa cikgu kata dia mudah. Okey, soalan dia sama, lorikkan rantau yang memuaskan ketaksamaan linear berikut. Okey, soalan dia x lebih kecil daripada 4. Okey, x lebih kecil daripada 4. Okey, kalau ikutkan, ni step kan kita kena buat sebab kita tak ada gambar rajah. Okey. Tapi untuk soalan ni, okey, x lebih kecil daripada 4. Okey, so lukis siap-siap paksi. Okey, kita lukis ni paksi ni. Okey, tapi untuk soalan ni sebenarnya kita dah boleh skip step 1 dengan step 2 sebab kita tak ada persamaan yang kita nak kena ganti nilai tu, tak ada. Untuk soalan x lebih kecil daripada 4, maknanya kita terus pada langkah 3 dan 4 sahaja. Okey. X lebih kecil dan sama dengan, maknanya nilai x tu berada pada
4 lah. Garisan kita adalah pada X4 tu. So sepanjang panjang, cari paksi X, tengok nombor 4. So kita akan garis sepanjang-panjang nombor 4. Okey. So sebab dia lebih kecil dan sama dengan, kalau kita ikut nota, dia garis putus-putus lah. Okey. Lebih kecil dia kan. Dia tak ada sama dengan. Okey. So dia kena guna garis putus-putus. Okey. So sebab lebih kecil, so dia akan rantau dia akan berada pada sebelah kiri lah. Iaitu rantau yang berwarna biru. So terus lukis lah. Okey. Itu saja. So simple kan. Soalan ni actually walaupun dia tak bagi gambar raja, kita kena buat sendiri. Tapi dia lebih mudah lah. Sebab dia hanya nilai X, dia dah bagi terus dah, X tu 4. So garis dulu, first tadi garis, kemudian terus lorikkan rantau dia. Okay, so rumusan untuk hari ni, pastikan murid ingat langkah ni, 2 langkah ni, kemudian kena pasti semua simbol-simbol, apa maksud dia. Okay, kemudian pastikan murid-murid faham ke-8 jenis ni. Okey, bila masa nak lukis garisan tu putus, bila masa nak lukis garisan tu penuh. Okey, bila masa lorik tu nak duduk atas, bila masa lorik duduk bawah, duduk kanan, duduk kiri. Tu semua kena ingat lah. Okey, ataupun kalau boleh ingat terus gambar raja ni, lagi bagus, lagi mudah. Jadi senang murid nak jawab soalan nanti. Okey. Ni antara tadi 4 step lah. Kalau dia tak bagi, kalau dia hanya bagi ketaksamaan, dia tak ada bagi kita kata gambar rajah tu, jadi kena ikut step ni. Okay, so itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi. Bye.